Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kesihatan, kesempatan masa untuk berjamaah, menanti berjamaah salat zuhur, dan sementara kita menanti sama-samalah kita cuba mengingatkan diri kita mana-mana yang kita lupa, mengukuhkan mana-mana yang kita lemah. Semoga kita dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran seperti mana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memulakan awal sedikit, sepatutnya selepas zuhur, tapi kerana waktu zuhur agak lewat, jadi kita menggunakan kesempatan itu untuk kita cuba merenungi ayat yang sering kita baca. InsyaAllah hari ini kita menyambung ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga ini adalah mengulangi ayat yang pertama bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahmanir Rahim di ayat yang pertama menerangkan sifat Allah yang ulama-ulama menyebutkan bahawa kalimat Allah itu menerangkan uluhiyah, ketuhanannya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim menerangkan sifat-sifat ketuhanannya. Kemudian bila disambung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Allah yang mencipta alam ini. Allah mencipta tiap sesuatu yang kita lihat dengan panca indera kita, ataupun yang tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan kewujudannya. Rabbil Alamin itu juga dikaitkan dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat sayang dan sifat kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah pertama daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, menjelaskan betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat luas. Sama ada dari segi dianya sebagai Tuhan kepada kita, atau dianya yang mencipta segala-galanya termasuk diri kita, sifatnya masih kekal, Rahman dan Rahim. Jadi sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala ini sepatutnya dapat kita contoh dalam seluruh kehidupan kita. Ada orang merasakan bila dia menyumbang sesuatu, bila dia menjadi ketua keluarga, ataupun bila dia menguasai, dia merasa dirinya bos, dia merasa dirinya besar, dia merasa orang mesti dengar cakap dia. Sifat ihsan, sifat belas kadang-kadang semakin tipis dan semakin berkurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita, walaupun Allah itu yang mencipta seluruh alam, tetapi Allah masih tetap menyayangi dan mengasihi makhluk-makhluk yang diciptanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala
dengan rahmatnya yang amat luas. Setiap yang dicipta Allah dipeliharanya. Setiap yang dicipta Allah diberikan keupayaan untuk mempertahankan diri sesuai dengan keadaan makhluk yang dicipta itu. Kalau kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai manusia, Tuhan kurniakan akal kepada kita, maka dengan akal dan tenaga yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu, kita dapat mempertahankan diri kita daripada musuh. Kita dapat mengekalkan kewujudan kita dengan menggunakan akal untuk mencari rezeki, dengan menggunakan akal mencari obat-obat yang boleh merawat manusia. Jadi kerana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada makhluk yang dicipta. Demikian juga bila Allah Subhanahu wa taala ciptakan serangga dan sebagainya, mereka ada alat mempertahankan diri, sama ada di atas daratan ataupun di dalam lautan. Katalah sotong yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita tahu makan masak kuah hitam sedap. Tapi bagaimana sotong ini dapat mempertahankan diri? Pada dia tak ada senjata, pada dia tak ada sengat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada sotong yang di dalam laut supaya mengeluarkan warna-warna hitamnya, dan di sebalik warna-warna hitam dia dapat menyembunyikan diri dan melarikan diri. Sifat sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana sayangnya juga setiap makhluk yang dicipta, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki. Tidak ada makhluk yang dicipta tanpa disiapkan rezeki kepadanya. Sebab tu orang Melayu kadang-kadang kata, ulat dalam tanah pun boleh makan, kerana ada rezeki yang sesuai dengannya. Tapi kita tak boleh ikut macam ulat lah. Kalau kita kata kita duduk dalam tanah pun kita boleh makan, kalau kita tak buat bekal, tak jadilah. Itu artinya rezeki yang dikurniakan kepada makhluk sesuai dengan keadaan makhluk itu. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Bermaksud, dan tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya. Allah mengetahui di mana kediamannya, dan Allah mengetahui di mana simpanannya. Tiap-tiap sesuatu termaktub di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bila mencipta sesuatu, Allah tidak sia-siakan. Kalau kita bandingkan burung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tentunya burung ini membiak. Setelah burung betina itu bertelur, mengeram dan menetas. Semasa burung betina ini mengeram, burung jantan akan keluar. Burung jantan akan mencari makan untuk bawa kepada
burung betina yang mengeram. Siapa yang bagi idea kepada burung jantan ini mencari makan untuk yang betina? Tak ada orang suruh dia. Sekolah langsung tak pernah lah. Tetapi ada disiapkan dalam diri burung itu satu perasaan. Kalau sebagai manusia, perasaan tanggungjawab. Tapi dalam diri burung satu perasaan bahawa dia patut menolong burung betina yang sedang berusaha untuk menetaskan telur-telur yang di bawah jagaannya. Kemudian bila burung itu telah menetaskan, artinya anak-anak burung itu keluar daripada telur-telur tadi, bapa pun dah handover tanggungjawab kepada yang ibu burung, maka ibunya pun akan keluar mencari makan untuk anak-anaknya. Kalau yang jantan tadi, siapa yang dorongkan mereka? Dan kepada ibu burung ni pula, siapa yang mengajar mereka? Ini adalah insting yang semula jadi dibekalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu burung tadi untuk memastikan anaknya cukup makan dan boleh membesar, sehingga anak itu boleh terbang dan mencari makanan sendiri. Demikian juga kalau kita lihat, ini anak-anak sekarang tak jumpa lah. Kita waktu di kampung dulu kita akan lihat ibu ayam, bila dia jumpa makanan, dia akan panggil anak-anaknya supaya sama-sama makan apa yang didapati, sambil dia menguis-nguis pasir. Dan waktu itu kalau ada siapa juga nak datang untuk kacau, dia akan cuba untuk menghalau, walaupun itu akan membahayakan dirinya. Jadi demikian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kemampuan untuk melahirkan rasa sayang, sama ada kepada anak atau kepada ibu burung yang sedang mengeram. Bagi kita manusia yang menyedari sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, yang rahmatnya amat luas, hendaklah kita menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bukan saja dengan paras rupanya, dengan sifat-sifatnya, tetapi dengan berbagai bagai yang ada pada manusia itu sendiri, sehingga dia lebih baik daripada makhluk-makhluk lain. Dari manusia sepatutnya lebih mengasihi dirinya daripada hayawan mengasihi diri masing-masing. Jadi kalau setiap insan meletakkan dirinya di tempat yang sesuai, yang difirmankan Allah sebagai makhluk yang terbaik, maka janganlah cuba merosakkan diri. Ada orang merosakkan diri dengan mencacatkan anggota, ada orang merosakkan diri dengan menghilangkan fungsi akal, ada orang merosakkan diri dengan menjatuhkan maruah mereka. Mereka ini semua tidak menyedari bahawa perbuatan mereka itu adalah melanggar
suatu peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang mencacatkan diri. Allah dah cipta rupa begitu baik, kulit bersih, tetapi ada yang suka untuk conteng jasadnya. Mereka kata ini adalah body arts, art untuk tubuh mereka, seni di tubuh mereka. Kerana itu ada yang tattoo di kaki, ada yang tattoo di tangan, di badan. Saya pernah jumpa yang bertattoo macam kain batik seluruh anggota kecuali muka. Ni bila ada seorang hamba Allah nak bernikah, kemudian dia kata walinya ada kat dalam penjara. Lepas tu kerana tugas saya pergilah ke penjara. Lepas tu jumpa dengan si abang daripada badan, kerana di sana waktu tu dia tak berbaju, di badan kain seluar pendek, di kaki jadi macam kain batik seluruh anggota. Tak sayang kepada diri. 2 minggu lepas saya jumpa seorang hamba Allah dalam lingkungan 20 tahun, muka separuh bertatu, separuh daripada muka mereka bertatu. Adakah ini merupakan satu keindahan? Adakah ini sebagai body arts yang salah difahamkan oleh setengah anggota masyarakat kita? Kalau arts yang di tembok kita boleh alih. Kalau hari ini kita pamerkan di dinding kita gambar awan larat ataupun pemandangan, bila kita jelak kita boleh alihkan tempat lain. Tapi kalau dah tattoo di badan, macam mana nak alihkan agaknya? Malang. Bila dia mendirikan rumah tangga, lepas tu dia tattoo ni tidak dihilang, orang kata buat apa nak hilangkan tattoo? Orang kata bila dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dah cukup, tak perlu bang tattoo lagi. Saya kira ni silap lah. Sebab kalau tattoo tidak dibuang daripada anggota, maka anak-anak akan melihat inilah bapaknya. Jadi bapaknya kata boleh. Kerana itu bapaknya mentetukan badan, anak tengok, dia kata it's alright. Ini contoh yang tidak baik. Sedangkan suami itu adalah merupakan ketua dalam sebuah keluarga. Pepatah Melayu mengatakan, bapa bori anak rintik. Dan kalau dianggap bapa sebagai guru dalam rumah tangga, bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Katanya boleh memberikan impression, satu gambaran yang salah, satu yang tidak betul, boleh dianggap sebagai betul kerana bapaknya buat. Atau kalau anaknya tahu bahawa ini adalah merupakan satu kesalahan, kemudian ada kawan-kawan datang ke rumah, tengok bapa kawan dia itu bertatu, jadi anak akan merasa malu kerana perbuatan si ayah tadi. Jadi waktu melakukannya ramai tak sedar, ramai tak perasan bahawa ini adalah salah dan tidak meletakkan dirinya di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk terbaik fi ahsani taqwim, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh tiap manusia berlaku adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam berlaku adil kepada diri dengan menempatkan diri sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kata manusia yang tidak sayang kepada diri sendiri dengan mencacatkan anggota. Kalau beberapa belas tahun dulu, berapa puluh tahun dahulu, memang ada yang cuba membuang tattoo. Waktu tu gangster taruh dekat tangan sajalah.
Mereka taruh kapur, mereka taruh minyak, mereka gesek-gesek sampai cacat anggota. Tapi sekarang dengan peralatan moden, doktor boleh menghilangkannya dengan laser, walaupun agaknya mahal, tapi itu adalah kesan daripada apa yang daripada kena tanggung lah. Jadi ini kita menerangkan sayangnya Allah kepada kita, kerana itu kita mestilah menyayangi diri kita.